mengenai kuarantin wajib. Dari 10 Jun hingga 20 Julai 2020, seramai 22,480 rakyat kita telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk lapangan terbang KLIA. Daripada jumlah itu, sebanyak 22,402 individu telah diperintahkan untuk menjalani kuarantin wajib di rumah dan 78 lagi telah dibawa ke hospital. Pada 20 Julai 2020, seramai 403 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA dan KLIA 2. Kesemua 403 individu tersebut telah diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di rumah mereka. Kebelakangan ini, penularan jangkitan COVID-19 menunjukkan tren peningkatan secara mendadak di peringkat global. Sehingga 20 Julai 2020, lebih 14 juta kes positif COVID telah direkodkan di seluruh dunia, termasuk 603,000 kes kematian. Sejak 3 hari lepas, kes baru yang dilaporkan di seluruh dunia telah melebihi angka 200,000 satu hari. Ini juga menyumbang kepada peningkatan jumlah kes di Malaysia apabila rakyat kita pulang dari luar negara. Kerajaan juga masih mendapati terdapat individu yang melanggar SOP dan peraturan kuarantin wajib di rumah, dan sikap degil mereka ini mengundang risiko penularan jangkitan. Kerajaan memandang serius insiden ketidakpatuhan SOP home quarantine ataupun kuarantin di rumah ini yang telah menyebabkan penularan jangkitan COVID-19 kepada ahli keluarga dan masyarakat sekeliling. Kita pun tahu, tersebar di dalam media sosial, seorang yang sepatutnya berada di rumah dengan wristbandnya makan di restoran. Ini jelas melanggar SOP yang dikeluarkan. Oleh itu, mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP telah membuat keputusan, iaitu bermula daripada hari Jumaat ini, iaitu 24 Julai 2020, semua rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara, termasuk warga asing yang dibenarkan, 4 kategori yang dibenarkan, bila sampai saja ke tanah air, mereka akan dikuarantin wajib di pusat-pusat kuarantin yang ditetapkan oleh kerajaan. Mulai hari Jumaat ini, tidak ada lagi kuarantin wajib di rumah ataupun home quarantine, tetapi di pusat-pusat kuarantin wajib seperti yang kita laksanakan sebelum PKP dulu. Mereka yang terlibat perlu menanggung sepenuhnya kos kuarantin di stesen-stesen kuarantin, sama ada di institusi latihan awam atau hotel berdasarkan kos yang telah dipersetujui sebelum ini. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Kementerian Kesihatan akan mengenal pasti serta mewartakan Institut Latihan Awam dan Hotel dengan segera yang sebagai stesen kuarantin. Susulan keputusan ini, warga asing atau rakyat Malaysia yang ingin pulang ke Malaysia tidak lagi perlu mengadakan swab test di negara asal sebelum datang ataupun pulang ke tanah air, kerana automatik mereka akan dikuarantin secara wajib di pusat-pusat kuarantin. Mengenai pelancongan kesihatan, mesyuarat khas pada dasarnya bersetuju supaya pelancong kesihatan dari negara kategori hijau, iaitu Brunei, Singapura, Korea Selatan,
Jepun, Australia dan New Zealand dibenarkan memasuki Malaysia menggunakan pesawat komersial bagi mendapatkan rawatan di Malaysia. Dari segi SOP-nya sama dengan yang datang melalui penerbangan yang disewa khas, iaitu bila sampai saja di KLIA, mereka akan diambil di pintu pesawat, dibawa terus ke hospital, daripada airport terus dibawa ke hospital yang berkaitan. Walau bagaimanapun, ianya adalah masih juga tertakluk kepada perbincangan dan persetujuan daripada negara-negara yang terbabit. Kementerian Luar diminta untuk berunding dengan negara-negara yang terbabit, dan jika dibenarkan oleh negara terbabit, barulah kita membenarkan kemasukan mereka. Walaupun mereka perlu menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum berlepas dan sejurus tiba di lapangan terbang dan akan terus dibawa ke hospital seperti yang saya sebutkan tadi. Saya ingin membuat sedikit pembetulan. Rakyat Malaysia yang pulang tidak perlu membuat swab test sebelum mereka pulang. 3 hari sebelum penerbangan. Tetapi warga asing perlu membuat swab test sebelum mereka datang ke Malaysia.